Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zulfati Izari bin Zulkifli, matrik nombor 267890. Hari ini saya akan memberitahu tentang isu Sabah dan Sarawak. Seperti yang kita tahu, di semenanjung Malaysia kita mempunyai 3 wilayah, iaitu wilayah Kuala Lumpur, wilayah Labuan dan wilayah Putrajaya. Jadi baru hari ini kita mengetahui tentang isu Sabah dan Sarawak, di mana mereka membuat pertukaran daripada negeri kepada wilayah. Ini membuatkan Sabah dan Sarawak ini adalah negeri yang terbaik daripada negeri-negeri yang lain. Jadi saya akan memberitahu apa beza terma wilayah untuk Sabah dan Sarawak dengan wilayah Persekutuan di Semenanjung Malaysia. Isu pertukaran penggunaan istilah terbabit ni menjadi tanda tanya sebahagian rakyat di Malaysia. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, iaitu negeri, bermaksud daerah ni adalah tempat tinggal, iaitu kampung, negara dan lain-lain. Selain itu, negeri juga bererti daerah yang di bawah perintah seorang sultan ataupun governor. Seterusnya, wilayah ini bermaksud sesuatu kawasan yang menjangkau 2 atau lebih kawasan pentadbiran. Menurut Akta Perancangan Bandar dan Desa Akta 172, wilayah terdiri daripada 2 negeri atau lebih. Manakala maksud wilayah persekutuan ialah wilayah yang ditadbir secara langsung oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia dan ditadbir di bawah perundangan Kementerian Wilayah Persekutuan. Seterusnya ini adalah pertukaran terma wilayah kepada Sabah dan Sarawak. Kita boleh tengok kat sini Sabah dan Sarawak ni sebagai negeri, dan seterusnya Sabah dan Sarawak ni sebagai wilayah. Okey, yang pertama adalah satu istilah yang berbeza dan yang berbeza dengan negeri-negeri di Semenanjung. Yang kedua, imbas kembali sejarah penubuhan Malaysia, Sabah dan Sarawak sememangnya sebuah wilayah. Ia sebagai satu istilah untuk membezakan Sabah dan Sarawak daripada negeri-negeri di Semenanjung. Sebab sekarang ni kita tak cakap tentang negeri Sabah dan negeri Sarawak, tapi kita bercakap tentang perkongsian sama taraf dengan Semenanjung, iaitu Sabah dan Sarawak. Setaraf bererti 3 wilayah ni adalah entiti yang sama. Yang ketiga, penukaran ni dia merujuk kepada tentang perkongsian sama taraf dengan Semenanjung atau seluruh negeri timur Malaysia. Yang keempat, pengiktirafan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah tidak sama maksud dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dalam erti kata lain, wilayah Persekutuan Labuan ni dia lebih rendah daripada negeri, tetapi Sabah lebih tinggi dari negeri di Semenanjung dalam konteks penubuhan Malaysia. Dan yang kelima, wilayah persekutuan ini dikawal sedia Kementerian Wilayah Persekutuan, iaitu KWP, dan setiap wilayah ini ditadbir oleh pihak berkuasa tempatan. Berkuasa tempatan tu adalah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi Kuala Lumpur, Perbadanan Labuan bagi Labuan, dan Perbadanan Putrajaya bagi untuk Putrajaya. So, secara ringkasnya, jika sahih dengan pertukaran terma ni, Malaysia ni adalah sebuah negara persekutuan yang ada 11 negeri sahaja, 2 wilayah dan 3 wilayah persekutuan. Macam kita boleh tengok dekat gambar ni, dia pertukaran terma panggilan Sabah dan Sarawak. Penggunaan terma negeri untuk Sabah dan Sarawak ni
ditukar dengan menggunakan wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Telah berkuat kuasa serta-merta pada 8 April 2021. Okey, seterusnya SSKM, iaitu Sabah Sarawak keluar Malaysia. As long as we still under the Federation of Malaysia, National Front Party will have their footstep in Borneo, regardless who holding the throne. The only way to vanish National Front Party from Sabah and Sarawak, Borneo is we have our independence, then we have full control to our land. Kenapa sampai tahap nak mengubah perlembagaan? Disebabkan sentimen politik ni untuk mendapatkan autonomi mentadbir sendiri. Sabah dan Sarawak ni dimahukan status yang lebih adil dan sama rata dengan Malaysia sebagai rakan sekufu. Jadi sebenarnya pindaan perlembagaan ni adalah untuk Sabah dan Sarawak, bukanlah kali pertama dalam sejarah. Pada tahun 1976, beberapa perubahan ni telah dilakukan, seperti penukaran nama gubernur kepada Tuan Yang di-Pertua Negeri iaitu TYT dan istilah negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Dalam beberapa pertemuan dan rundingan dengan Perdana Menteri sejak tahun lalu, Jawatan Kuasa Khas untuk Semak Perjanjian Malaysia 1963 ME 63 telah ditubuhkan. Syafiee Apdal ni berkata peruntukan tempoh kajian ni hanya 6 bulan sahaja untuk mengkaji skop semakan dan isu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Apa yang akan terjadi jika perlembagaan ni diubah? Menurut Ketua Menteri Sabah, Sabah dan Sarawak ni akan ditukar tarafnya dengan negeri menjadi wilayah. Sabah sudah pun mengalami pindaan tersebut pada 1984, iaitu apabila salah satu daerah di Sabah, Labuan telah dimaktubkan sebagai wilayah persekutuan. Kalau benarlah pindaan perlembagaan ini berjaya dilakukan, ini juga boleh mengubah persepsi terhadap Pakatan Harapan untuk terus memenangi hati rakyat Borneo. Malah, status wilayah yang disebut-sebutkan tidak bermakna status kawasan Borneo ni adalah sama seperti wilayah persekutuan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.